pengalaman saya ada sekali jemaah meninggal dalam bilik. Masa tu grup pergi keluar buat ziarah. Jadi jemaah tak sihat, jemaah tinggal di dalam bilik. Jadi dan dia selak pintu tu, dia selak kunci. Daripada dalam. Daripada dalam dia selak kunci. Jadi bila dah habis ziarah, jemaah balik, buka pintu tak dapat. Sangkut daripada dalam. Panggil-panggil pun tak menjawab. Jadi terpaksa pecahkan pintu. Masya Allah. Pecahkan pintu dan jumpa jemaah masa tu dah jatuh dalam bilik air. Ya Allah. Jadi ada kesan darah lah dekat dia punya kepala. Jadi angkat jenazah, bawa pergi atas katil, bagi tahu masa dah meninggal, bagi tu hotel telefon polis. Jadi polis datang. Jadi bila ada kesan pecah dekat pintu dan juga ada kesan darah, macam jenayah pula. Jadi dia consider kes tu macam kes jenayah lah. Aduh. Jadi urusan jadi panjang. Dan juga ni satu perkara, kalau polis datang buat urusan di hotel, jemaah dan juga mutawif jangan sesekali ambil gambar polis tengah buat kerja. Oh, pantang Pantang. Memang pantang besar. Sebabnya kalau dia dapat tangkap, dia terus bawa masuk balai, dia punya denda dia sangat besar. Satu kesalahan berat lah, ambil gambar dia tengah buat kerja. Dan juga jemaah, saya ingatkan kalau ada yang meninggal dalam bilik sebagainya, kita jangan terikut dengan budaya kita dekat Malaysia lah. Dan dekat Malaysia ni macam-macam. Ada yang letakkan gunting dekat perut. Akak kena gitu. Kita dah nak balik malam, jemaah tu meninggal maghrib kan. Rupanya dah ada mutawif yang datang, dia dah letak gunting atas perut kan. Kita pun biasa je lah sebab budaya kita macam tu kan. Bila datang polis dah jadi kes pula, ingat kita orang bunuh pula kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini episod yang ke-22. Saya bersama dengan seorang jemputan lah, mutawif yang berpengalaman. Jadi sebelum saya kenalkan mutawif tersebut, saya nak buat penjelasan sedikit lah. Episod yang lepas 21, saya mengutarakan persoalan daripada orang awam lah di dalam saya punya TikTok, yang menanyakan kenapa kita kena pergi Mekah sedangkan Allah tu ada di mana-mana. Jadi perkataan Allah ada di mana-mana tu menjadi isu lah. Jadi saya nak jelaskan bahawa bila kita belajar tauhid, kita tahu Allah tu tak bertempat. Jadi kat mana pun kita ada, sebenarnya Allah ada kan. Jadi kita tak benda tu sebenarnya bukanlah isu untuk yang kita bincangkan, tapi untuk mengelakkan salah faham. Sebab kadang-kadang orang awam ni dia tak berapa jelas. Jadi itulah tujuan kita buat podcast ni. Kadang-kadang kita sampaikan dakwah tu supaya lebih ramai orang di luar yang terus belajar, terus menimba ilmu, terutama sekali ilmu tauhid lah, untuk kita memperkuatkan, memperbetulkan akidah kita, insya-Allah. Tapi episod 21 Ustaz dah jelaskan kenapa kita nak kena pergi Mekah tu, kenapa kita nak kena pergi Madinah. Jadi saya harap benda tu tak menjadi isu lah. Jadi hari ni kita nak berkenalan dengan jemputan kepada rancangan, bukanlah rancangan sangat pun tapi pada podcast kita lah, Solusi Umrah, yang kita selalu bincangkan tentang pengalaman-pengalaman umrah, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan lah. Jadi saya nak kenalkan hari ini bersama dengan saya seorang mutawif yang sangat berpengalaman, insya-Allah. Okay, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita santai-santai je hari ni. Okay, ini adalah Haji Zahari Ahmad. Kita minta Haji kenalkan dirilah. Mungkin sebelum menjadi seorang mutawif ni, Haji bekerja sebagai apa, di mana, dan mungkin bagaimana bermulanya bidang sebagai seorang mutawif ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah kepada Haji Hafizah atas undangan ni. Alhamdulillah, insyaAllah bagaimana saya bermula. Okey, sebelum saya jadi seorang mutawif, saya bekerja dalam bidang takaful. Background saya Islamic Banking, kemudian saya masuk ke dalam bidang takaful. Saya bekerja di HQ Syarikat Takaful Malaysia sebagai penolong pengurus di bahagian claims dan juga ritakaful. Dan masa tu pernahlah masa tengah bekerja pergi buat umrah, dan kemudian bila balik tu macam biasalah, macam orang lain juga Ya betul. Bila macam orang lain lah, bila balik tu rasa membuat-buat, rasa rindu membuat-buat nak pergi Mekah, Madinah lagi. Tapi biasalah, kan, rindu tu ada, cuma duitnya tak ada. Kemampuan tu tak ada dari segi kemampuan tu kewangan. Belum ada lagi masa tu. Jadi fikir juga macam mana nak pergi selalu. Dan kebetulan masa tu kawan saya tiba-tiba dia hilang 2 minggu. Dan lepas tu bila dia balik, jumpa dia balik semula, tanya dia pergi mana. Dia cakap dia pergi umrah. Pakcik dia minta tolong bawa jemaah. Seronok dengar. Cakap, menarik ni cakap kan. Lepas tu dia kata pergilah jumpa pakcik dia. Jadi saya pun pergi jumpa. Saya pergi jumpa, bincang-bincang, bagi tahu hasrat saya. Dan Alhamdulillah diberi cadangan supaya cari jemaah. So jadi aja lah. Standard lah tu. Cari jemaah, dan kalau dapat jemaah sekian, nanti dia akan bagi free lah satu seat. Alhamdulillah, dan saya mulalah masa tu. Mula start cari jemaah sebagainya. Alhamdulillah dapat jemaah, daftarkan. Dan kemudian satu hari tu saya pergi office, daftarkan jemaah. Bos syarikat tu tanya pada staff, grup yang saya daftarkan ni siapa yang akan bawa. Staff begitu belum ada lagi. Jadi bos ni tanya saya, dah pernah pergi sebelum ni, tahu tak macam mana cara? Saya kata tahu. Saya kata bawa. Grup ni awak bawa. Rezeki betul tu. Grup ni awak bawa, dia kata. Saya masa tu terkejut lah. Tiba-tiba je. Tu Haji, saya tak pernah jadi mutawif sebelum ni kan. Saya tak pernah bawa jemaah pun. Jadi saya tak tahu macam mana cara. Jadi dia kata belajarlah, dia kata. Inilah masanya nak belajar, dia kata. Jadi saya pun masa tu fikir balik semula. Kalau disuruh pergi China ke pergi Turki, memang saya tak ambil lah kan. Tapi sebab yang disuruh bawa ni pergi ke Mekah, Madinah, kedua tanah haram ni, saya ambil tu sebagai satu cabaran buat diri saya. Belajarlah. Ya betul. Dan Alhamdulillah, itulah dia pertama kali saya diberi kesempatan untuk bawa jemaah pada tahun 2014. Jadi saya sangat berterima kasih lah kepada Uncle Hashim. Ramai yang kenal tu Uncle Hashim. Cikgu Hashim. Dia lah yang membuka jalan kepada saya. Balik daripada trip tu, dia pun hantar saya pergi kursus sana sini lah. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya kekal sebagai mutawif, dan saya bersama syarikat sekarang sejak 2018. Jadi saya mula mutawif 2014 sampailah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah 10 tahun dah. Ramai kita kenal mutawif yang dah 10 tahun, lebih 10 tahun kan. Pengalaman tu banyak sebenarnya. Tapi apa-apa pun bila kita nak jadi mutawif tu memang kena belajar lah kan. Kena belajar. Lepas tu macam Haji Azhari sebut lah, kena cari jemaah. Ada jemaah baru boleh terbang. Mana-mana pun sama kan. Syarikat bila ada jemaah barulah ada keperluan untuk menghantar mutawif. Sebenarnya kita ujung minggu ni insyaAllah kita pun akan buat kursus mutawif tu. Jadi pengambilan mutawif pun samalah. Walaupun syarikat besar, kita ada peluang-peluang untuk terbangkan mutawif ni, tapi akan datang pun kena juga cari jemaah sendiri kan, kena barulah dapat nak terbang selalu insyaAllah. Dah lebih 10 tahun ni bukan satu tempoh yang singkat. Jadi Haji Azhari mesti banyak pengalaman. Mungkin ada cerita-cerita lah sikit dengan kita kan pengalaman tu. Ya Alhamdulillah lah. Sepanjang 10 tahun ni adalah beberapa pengalaman. Yang paling ni sekali pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama jadi mutawif. Sebab tak pernah ada pengalaman lagi, tak pernah, maksud tu memang tak pernah ikut kursus apa dan sebagainya. Betul. Jadi kena bawa jemaah. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya pergi jumpa setiap mutawif yang ada dekat dalam grup dekat syarikat tu. Saya pergi jumpa, saya tanya macam mana, apa yang saya nak kena buat, apa yang saya perlu jumpa, siapa saya perlu jumpa. Macam-macam lah saya tanyakan. Sebab kita pergi dalam keadaan kosong. Dan Alhamdulillah memang masa tu ramailah
Bantu. guru-guru saya yang tunjuk ajar, bagi tunjuk ajar dan sebagainya. Jadi bila bawa jemaah terbang kali pertama tu, memang agak huru-hara juga. Yelah. Dia bukan pengurusan aja, ibadah pun kita nak kena ni kan. Ya betul. Tapi alhamdulillah sebab ada pengalaman sebelum ni pergi dan okey lah masa tu. Cuma ada beberapa benda lah yang saya langgar je. Sebab kita tak ada pengalaman kan, langgar. Tapi itulah satu benda yang bagi saya cepat pengalaman belajar. Yang sangat berharga. Bila kita buat kesalahan tu, kita cepat belajar daripada situ. Alhamdulillah. Bila berlaku ujian tu, kita janganlah anggap benda tu satu yang patahlah semangat. Tapi sebenarnya Allah tengah bagi kita ilmu. Betul. Kan? Betul. Macam-macam lah pengalaman dengan jemaah, dengan kumpulan. Dia sebabnya bila kita bawa grup ni, dia setiap grup ni dia punya lain-lain. Pengalaman dia lain-lain. Dia berbeza-beza. Akan ada grup yang smooth, ada grup yang ada beberapa ujian, ada ujian ringan, ada ujian yang berat. Betul. Ya, alhamdulillah. Tapi dari segi dengan jemaah, biasanya sebagai mutawif ni, kita sebagai mutawif satu, kita sebagai kaunselor, kita sebagai doktor, kita sebagai nurse, kita betul. Sebagai macam-macam lah. Semua. Konsultan rumah tangga semua ada. Jadi semua macam-macam. boleh. Betul. Dan nanti kita akan jadi tempat untuk jemaah mencurahkan perasaan dan sebagainya. Jadi itulah pengalaman. Sedia lah. Betul. Dan yang paling ni sekali pengalaman saya bila jemaah dimasukkan di hospital lah. Sebab di Arab Saudi ni hospitalnya pelik sikit. Kalau kita dekat Malaysia ni pergi hospital sakit, dia akan attend sakit tu je. Tapi di Arab Saudi ni bila masa kita buat pergi hospital, dia akan check semua-semua. Tu yang malas tu, lambat kan. Lepas tu nanti akan sangkut lah macam-macam. Jadi bila sangkut macam-macam nanti jemaah tu kena tahan dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau sekarang ni, kalau macam jemaah bila pergi umrah ni, bila ada sakit yang ringan-ringan, kita nasihatkan dululah untuk usaha dulu, ikhtiar makan ubat dulu. Kalau boleh elakkan pergi ke hospital. Sebab pengalaman saya, jemaah asalnya demam je, pergi hospital, sampai hospital sangkut. Dia kata masa tu muskoh dan sebagainya. Jadi jemaah kena masuk ICU. Dan kami pula masa tu nak bergerak balik ke Malaysia dah lagi 3 hari. Betul, takut tu. Betul. Jadi bila hari yang nak balik tu, daripada, dan yang menariknya jemaah tu nama je Maitah, saya ingat lagi. Lain nama. Maitah. Dan ejaan ni macam mait. Jadi satu hari sebelum balik saya pergi hospital sebabkan dia duduk ICU. Jadi masa datang tu dah terlewat sikit, tak boleh nak masuk. Jadi guard tu tinggalkan nota je. Dia tulis dekat situ dan kemudian dia sudah datang besok. Jadi bila saya bawa balik nota tu, sebab kita bahasa Arab tak berapa nak sangat. Jadi saya tunjukkan dekat kami punya staff lah dekat tu. Dia kata, ni jemaah dah meninggal. Saya cakap, alamak. Tadi tak dia pun dah cakap dah meninggal kan. Jadi saya pun, dia tulis, mait dia cakap kan. Jadi dia cakap, sudah. Aduh. Jadi besok pagi-pagi lepas subuh, saya terus ambil taksi, terus pergi hospital. Pergi, tanya dia, tak ada siapa meninggal pun, dia cakap Malaysia, dia cakap kan. Jadi dah masa tu sebab di ICU waktu melawat tengah hari, jadi tolak sana tolak sini, tolak sana tolak sini. Akhirnya tiba-tiba Allah datangkan bantuan daripada seorang staf hospital, orang Arab, tapi dia pernah duduk di Indonesia. Jadi pandai cakap ni lah. Jadi dia boleh cakap bahasa Melayu dan dia nampak saya daripada pagi. Jadi dia tanya kenapa, saya beritahulah jemaah saya sekian. Jadi dia kata ikut aku. Jadi dia bawa saya pergi dekat ICU tu. Alhamdulillah jemaah tu ada lagi, belum meninggal. Namanya tu. Masya Allah. Dan alhamdulillah lah lega. Lepas tu bagi tu nak bawa urusan keluar semuanya, dia diserahkan pada bahagian ICU lah. Jadi saya tunggu untuk nak keluarkan. Dan macam biasalah dekat sana kena tendang sana, tendang sini sampai dah waktu zuhur masih lagi tak selesai. Dan saya masa tu dah buntu dah macam mana nak bawa keluar jemaah ni. Dan sekali lagi Allah datangkan dia. Masa tu dia nak balik, dia lalu depan saya. Dia lalu depan saya, dia tanya kenapa ni, dia kata. Dia cakap tak selesai lagi. Sekali lagi dia cakap ikut aku. Dia yang bawa, bantu saya uruskan sampai jemaah keluar. Dan masa jemaah keluar tu, saya telefon dekat hotel. Jemaah semua dah di atas bas. Ya Allah, dah nak balik betul dah tu. Semua beg-beg semua dah loading dalam bas.
Jadi alhamdulillah jemaah dapat bawa keluar. Dan staff yang tu juga dia kata nak balik naik apa ni? Saya cakap naik teksi. Dia kata jangan, aku hantar, dia cakap. Oh, Masya Allah, Dia baiknya. hantar sampai hotel, jemaah atas bas, saya lari naik bilik, ambil baju semua masuk, sumbat je dalam beg. Terus naik bas, terus bergerak pergi airport masa tu. Dengan makcik tu balik sekali? Dengan makcik tu alhamdulillah dapat balik sekali. Masya Allah. Itulah cabaran. Jadi itu leceh kalau kita masuk hospital kat sana Betul. Kalau boleh memang, kalau sakit-sakit biasa, kalau boleh saya memang elakkan di jemaah klinik bawa. ke, beli ubat kat farmasi kan. Betul. Sebab dia akan cek menyeluruh. Jadi macam-macam boleh sangkut dekat situ. Penyakit sedia ada dah ada. Penyakit sedia dah ada. Lepas tu campur pula sekarang ni macam-macam. Kan? Nanti Betul. eloknya kita usaha dulu lah, ikhtiar dulu dengan ubat-ubat dulu di hotel dan sebagainya. Betul. Dia kalau masa kita jadi jemaah, kita tak kisah pun pengurusan tu kan. Betul. Tapi bila kita jadi mutawif ni, unit sakit tu memanglah jemaah sibuk nak pergi hospital, tapi dia tak tahu dia punya implikasi dia tu. Betul. Kan. Dengan tersangkutnya lama, nak masuk mudah, nak keluar susah. Betul. Kita nak balik. Jadi kalau tak balik, waris pula nanti nak diuruskan, banyak cerita lah. Ya, kan. betul. Jadi jemaah, yang pertama sekali jemaah memang kena jaga kesihatan lah. Betul. Jaga kesihatan betul. Terutamanya musim panas, musim sejuk yang kena jagalah. Kalau jemaah Malaysia ni, dari pengalaman saya yang saya perhatikan lah, kalau musim panas jemaah Malaysia okey. Betul, sesuai cuaca nampak kan. Musim panas insyaAllah tak ada masalah lah. Kalau setakat batuk tu biasalah. Tapi kalau musim sejuk, mudah sangat jemaah daripada Malaysia ni demam dan sebagainya. Betul lah. Demam yang berat-berat biasanya masa musim sejuk lah. Macam ni kan baru nak peralihan musim panas ke musim sejuk kan. Haji Azhari baru balik kan. Suhu dah drop suhu dah turun. Suhu dah di Madinah dah mula turun. Itu pun kita tengok mutawif-mutawif balik pun dah start dah tak sihat, ada yang batuk-batuk dah kan. Betul. Jadi memang betul lah macam Haji Azhari kata, saya sendiri pun observe kalau jemaah terbang musim panas memanglah panas sampai 40 lebih, tapi jemaah nampak sihat. Tapi kalau musim sejuk ni orang seronok nak pergi musim sejuk tapi kita tak tahan sebab dia sejuk kering kan. Betul. Bila kita sedut udara dia tu, hidung dengan tekak kita senang sakit lah. Bila terbang lagi? InsyaAllah 16 hari bulan. Dekat dah. Minggu depan lah. Ada lagi tak pengalaman yang mungkin kita boleh jadikan benda ni sebagai rujukan untuk jemaah yang nak datang lagi ke? Adalah. Saya ingat lagi seorang jemaah ni, seorang pakcik. Dia merupakan seorang anggota beruniform lah. Jadi dia memang bersungguh-sungguh nak datang dan buat umrah lah. Jadi bila sampai tu, bila habis saja umrah, dia datang jumpa saya, dia salam saya. Dan paling saya tak sangka dia cium tangan. Masya Allah. kita terkejut kan. Tiba-tiba cium tangan. Jadi kita dah elak lah. Segan kita. Ya, kita betul. bukan ustaz-ustaz. Betul. Kita ni tak ada siapa kan. Dan kemudian dia betul-betul lah nangis. Dan dia bagi tahu ialah kehidupan dia sebelum ni macam mana dan sebagainya. Dengan pekerjaan yang terlibat dengan macam-macam unsur-unsur yang tak berapa cantik lah. Jadi masa itulah peranan kita tenangkan jemaah dan juga kita bimbing dia lah. Kita nampak dia menuju ke arah kebaikan. Alhamdulillah. Jadi kita kena lorongkan dia lah. Cara yang lebih baik, apa yang perlu yang terbaik untuk yang dibuat selepas ni, insyaAllah. Betul. Sebabnya ramai sebenarnya yang nak pergi buat umrah ni. Tapi mereka takut sebenarnya. Mereka takut dan mereka ditakut-takutkan. Betul. Tak nampak Kaabah lah, nanti jadi itulah inilah. Cerita mastika tu keluar kan. Betul lah. Banyak sangat tengok baca mastika. Itulah. Jadi nak pergi sana jadi takut. Jadi biasa tu. Ada yang saya bawa seorang kawan saya, banyak kali dah saya pujuk dia pergi. Dia kata tak nak, aku takut, dia cakap. Aku bukan orang baik, dia cakap. Tapi kita pujuk lah, kita kata kita nak pergi tempat yang baik. Kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak minta benda yang baik. Jadi insyaAllah kita nak jadi tetamu dia, niat kita baik. Jadi Allah akan mudahkan. Allah tutup aib. Betul. Dan alhamdulillah. Jadi bila pergi, nampak perubahan lah. Bila dia balik tu, jadi kita pun suka kan? Kita pun gembira tengok perubahan dia tu. Alhamdulillah. Itulah macam episod yang lepas kan, akak saya sembang dengan Ustaz. Ustaz, macam mana orang kita datang, kita tahu kita dosa banyak, tapi kita nak pergi juga sebab kita nak mohon pengampunan Allah kan, tempat yang mulia.
bila kita dah pergi sana, kita dah buat yang terbaik, balik tu macam mana nak istiqamah kan? Ustaz kata balik tu kita kena cari circle baru. Circle orang yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Kita kena ubahlah. Sebab kita kan nak berubah dan kita nak kekalkan apa yang kita dah lakukan kat sana. Betul. Kena cari circle-circle yang baik lah, insyaAllah. Itulah bukan mudah sebenarnya. Orang kata umrah mabrur, haji mabrur ni nak kekalkan tu yang payah tu. Ya, betul. Itulah. Kita macam Haji Azhari kan dah 10 tahun. Mungkin pernah menguruskan jemaah meninggal dekat sana. Pernah tak? Pernah, Alhamdulillah. Cumanya bukan jemaah saya sendirilah. Jemaah daripada grup lain tolong bantu untuk uruskan. Ada jemaah yang meninggal dengan grupnya dah balik ke Malaysia. Dia sakit tinggal meninggal sakit di hospital, jadi kita tinggal, grup balik dulu. Jadi jemaah meninggal, jadi kami bantu uruskan lah. Ada juga kes jemaah yang dah sampai airport nak balik Malaysia. Sebelum check in jatuh, tinggal dekat airport. Pun ada juga yang nak balik tak lepas terbang, not fit to fly, jadi kena masuk hospital, tinggal, dan kemudian meninggal pun ada juga. Biasanya kes macam itulah. Dan juga ada kes yang jemaah meninggal di dalam bilik hotel. Pun ada juga. Pernah lah beberapa kali bantu, Alhamdulillah. Sama tak pengurusan meninggal dekat sana dengan kat sini kalau kita nak ni? Prosesnya kalau di sana tu lebih banyak lagi proses lah berbanding dengan Malaysia. Mungkin boleh share kot, ramai orang nak tahu kan. Sebab semua orang pun kalau boleh pergi umrah ni, sebab kita tahu Rasulullah pun menjanjikan syafaat siapa yang meninggal kat Madinah kan. Betul. Jadi mungkin kita minta lah Haji Azhari share, sebab banyak juga pengalaman nak menguruskan tu, dan mungkin sama ke tak sama kan. Jadi kita dengarkan lah. Okay, baik. Untuk jemaah ni yang kalau meninggal di Mekah, Madinah ataupun di Jeddah ni, dia ada beberapa perkara lah yang kita kena ambil kira. Pertamanya, dia guna visa apa. Sebab dia ada perbezaan pengurusan jemaah yang meninggal menggunakan visa turis, dan yang kedua, jemaah yang meninggal menggunakan visa umrah. Jadi untuk visa umrah, pengurusan dia lebih mudah lah. Sebabkan muasasah banyak membantu. Kalau visa turis memang kena buat sendiri. Jadi visa turis, kita ada orang dia terbang masih lagi menggunakan travel, tapi travel menggunakan visa turis. Sekurang-kurangnya ada travel. Betul. Tapi kalau orang yang guna visa turis ni, dia pergi sendiri DIY. Lagi payah Betul. Kalau yang pergi dengan travel agency, pakai visa turis, kalau perilaku kematian, biasanya memang travel agency akan uruskan lah. Akan tetapi ni kes yang pergi DIY. Tu yang takut tu. Pergi DIY, lepas tu memang semua rancang sendiri, berlakulah sesuatu benda yang kita tak terduga, meninggal salah seorang dekat sana. Macam mana nak buat? Memang akan jadi satu masalah, sebabnya semua urusan kena buat sendiri. Yang inilah, nak tak nak, sebelum pergi kalau DIY tu, memang kena fikir panjang lah. Sebabnya pengurusannya bukan mudah. Kalau meninggal di Madinah nanti dengan urusan konsulat ni di Jeddah dan sebagainya, jadi nak berurusan dengan balai polis, dengan hospital di sana, dengan kekangan daripada segi bahasa, jadi memang akan jadi satu benda yang sangat rumit. Dan akan menyebabkan jemaah stres lah. Jadi antara yang dibuat adalah dengan terpaksa upah lah. Terpaksa upah orang untuk uruskan, dah kena keluar duit lagi. Pergi betul. DIY nak jimat. Tak jimat. DIY ni tak jimat. Betul. Berlaku kematian, kena keluar lagi 3,000 rial apa semua untuk nak nguruskan jenazah ni. Jadi kena banyak fikir panjang lah kalau nak buat DIY ni. Kalau DIY tu dia ada grup juga, macam lebih daripada seorang, okey. Kadang ada orang DIY dia solo kadang. Dia tak fikir risikonya tu. Betul. Memang risiko ni sangat tinggi lah kalau DIY ni. Kalau tak ada berlaku kematian, sihat semua, Alhamdulillah. Okay, tak ada apa. Betul. Tapi ni kalau berlaku kematian, belum tu masuk hospital, memang akan banyak makan masa. Kita tahu visa turis kalau masuk hospital kena bayar dulu. Betul. Nak claim insuranya kemudian. Daftar pun dah kena bayar. Ya, betul.
Masuk dekat sana, kalau bisa turis ni pergi hospital kerajaan dia tendang. Ya. Dia suruh pergi hospital swasta. Hospital swasta ni pula, walaupun kita visa turis, kita ada insurans yang disertakan bersama dengan visa tu, tapi dia pay and claim. Jadi dulu. kena keluar dulu duit dulu, bayar kemudian, dan banyak juga kes bila pay and claim ni, balik Malaysia kita claim, tak layan pun. Kalau pergi dengan guna visa umrah ni, pengurusan lebih mudah lah. Daripada segi hospital, masuk hospitalnya, bil dibayar, dan kemudian kalau berlaku kematian, urusan dokumentasi ni dipermudahkan oleh pihak muasasah. Muasasah urus Tapi dari segi pengurusan jenazah masih lagi diuruskan oleh travel agency lah. Kalau kami Mutawif kami akan bantu untuk urusan keluarkan jenazah, mandikan, dan urusan pengkebumian biasanya lah. Macam meninggal ni kan ada macam-macam tempat kan. Kalau contoh kita meninggal dekat hotel macam mana, kalau kita meninggal dalam flight macam mana, kalau kita meninggal mungkin dekat airport macam mana kan. Mungkin boleh share sikit kot. Okey, baik. Daripada segi pengalaman saya membantulah. Pada saya meninggal di airport ni yang lebih mencabar. Dia ada jemaah yang meninggal di Mekah, di Madinah, meninggal di hospital, meninggal di hotel, meninggal di airport, dan meninggal dalam kapal terbang. Okay, kalau meninggal di airport, yang ni urusan dia lebih lagi lah sebab dia keluar daripada Mekah. Jadi yang pertama sekali dia kena melibatkan polis. Melibatkan polis, lepas tu bila polis dah keluarkan surat, kena pergi hospital pula. Hospital akan keluarkan surat dan kena bawa pergi konsulat. Konsulat keluarkan surat, pergi balik balai polis. Balai polis keluarkan surat, pergi hospital untuk keluarkan jenazah. Bila dah keluarkan jenazah, bawa pula pergi ke tempat pengurusan jenazah. Di sini diuruskan dan disolatkan sekali dekat situ. Kalau di Jeddah ni, dia punya pusat pengurusan jenazah dia bersebelahan dengan kubur. Jadi dia akan uruskan, terus solat di situ, terus bawa pergi kubur lah. Proses makan masa tak? Makan masa. Lebih sehari. Kalau misalnya kata meninggal hari ni, kebiasaannya esok ataupun lusanya baru akan mula urusan lah. Sebabnya kadang-kadang banyak pihak betul, melibatkan urusan dokumentasi dan juga hari cuti pun kena ambil kira juga. Kena ambil kira juga tu. Kalau meninggal hari Jumaat, Sabtu, dia kena tunggu jugalah. Ini rezeki masing-masing lah. Betul. Dan kalau di Mekah, Madinah pula, dia ada meninggal di hospital dan juga meninggal di bilik hotel. Kalau meninggal di hospital, urusannya lebih mudah lah. Biasanya jemaah sebab sakit dan masuk situ duduk dalam 2-3 hari, jemaah meninggal. Jadi dia tak melibatkan polis. Tapi kalau meninggal di hotel, pertama sekali kita kena maklumkan pihak hotel. Pihak hotel akan hubungi polis nanti. Polis datang untuk siasat. Dia akan siasat lah. Dia akan tengok kalau ada unsur-unsur, kalau ada unsur-unsur jenayah dan sebagainya. Pengalaman saya ada sekali, jemaah meninggal dalam bilik, masa tu grup pergi keluar buat ziarah. Jadi jemaah tak sihat, jemaah tinggal di dalam bilik. Jadi dan dia selak pintu tu, dia selak kunci. Daripada dalam. Daripada dalam dia selak kunci. Jadi bila dah habis ziarah, jemaah balik, buka pintu tak dapat. Sangkut daripada dalam. Panggil-panggil pun tak menjawab. Jadi terpaksa pecahkan pintu. Masya Allah. Pecahkan pintu dan jumpa jemaah masa tu dah jatuh dalam bilik air. Ya Allah. Jadi ada kesan darah lah dekat dia punya kepala. Jadi angkat jenazah, bawa pergi atas katil, bagi tahu masa dah meninggal, bagi tu hotel telefon polis. Jadi polis datang. Jadi bila ada kesan pecah dekat pintu dan juga ada kesan darah, macam jenayah pula. Jadi dia consider kes tu macam kes jenayah lah. Aduh. Jadi urusan jadi panjang. Dan juga ni satu perkara, kalau polis datang buat urusan di hotel, jemaah dan juga mutawif jangan sesekali ambil gambar polis tengah buat kerja. Pantang Pantang. Memang pantang besar. Sebabnya kalau dia dapat tangkap, dia terus bawa masuk balai, dia punya denda dia sangat besar. Satu kesalahan berat lah. Ambil gambar dia tengah buat kerja. Dan juga jemaah, saya ingatkan kalau ada yang meninggal dalam bilik dan sebagainya,
kita jangan terikut dengan budaya kita dekat Malaysia lah. Dan dekat Malaysia ni macam-macam. Ada yang letakkan gunting dekat perut. Akak kena gitu. Kita dah nak balik malam. Jemaah tu meninggal maghrib kan. Rupanya dah ada mutawif yang datang, dia dah letak gunting atas perut kan. Kita pun biasa je lah sebab budaya kita macam tu kan. Bila datang polis dah jadi kes pula. Ingat kita orang bunuh pula kan. Datang polis dia tengok gunting lah macam-macam. Dia dah jadi satu hal pula nanti nak menjawab dekat situ. Jadi lepas polis buat siasatan semua, barulah nanti dia akan telefon medik pula. Medik datang untuk sahkan kematian tu. Jadi bila dah sahkan baru dibawa ke hospital. Dah bawa di hospital, nanti kali lagi lah kena pergi konsulat, lepas tu kena pusing balik pergi hospital. Konsulat kita di Jeddah. Konsulat kita di Jeddah. Kalau Mekah ke Jeddah dekat lah sikit kan. Kalau daripada Madinah pun dah jauh kan. Madinah ke Jeddah tu jauh lah. Cuma sekarang ni mungkin lebih mudah sikit ni, ada urusan email dan sebagainya. Jadi dipermudahkan lah. Cuma kalau jemaah ni lah, kalau meninggal di hotel ni ni kadang takut juga kan, macam-macam nak buat macam mana tu takut tersilap ya betul. Sebab macam kes jemaah yang meninggal jatuh bilik air tadi tu, dia ambil masa juga lebih kurang dalam 4-5 hari juga. Barulah dibenarkan untuk kebumikan. Dan yang menariknya masa kes tu kami jenazah meninggal di bilik tingkat 12 masa tu. Jadi nak bawa turun ke bawah dan lift kecil masa tu. Macam mana bawa turun tu? Jadi kami nak bawa stretcher masa tu, nak bawa turun. Tak boleh. Sampai depan lift semua dah garuk kepala dah. Macam mana nak bawa turun jenazah ni? Last kami decide tegakkan jenazah tu dekat stretcher, pegang dekat stretcher. Peluk lah. Jadi berbungkuslah dengan cadar hotel tu. Jadi kami pun naik lift, tegak jenazah tu. Turun sampai separuh tingkat, ada jemaah daripada Indonesia tekan lift. Dia tekan lift, masa buka lift tu dia gelak-gelak kat luar tu, dia tengah borak-borak gelak-gelak. Bila dia buka, dia masuk dalam lift, dia tengok depan tu, jenazah menjerit dia. Keluar balik. Terus keluar dia, menjerit dia. Itu pengalaman kami yang itu memang yang saya tak dapat lupa lah masa tu. Lift kecil-kecil pula kan. Lift kecil, memang jemaah memang tegak je dalam lift tu. Peluk orang jenazah. Alhamdulillah lah. Dipermudahkan lepas tu. Itulah pengalaman kalau meninggal dekat hospital lebih mudah kata Haji Azhari, sebab mungkin dah sakit jadi urusan semua diuruskan, kita tinggal follow up untuk pengebumian je lah. Betul. Tapi kalau yang dekat hotel kena tengok juga takut nanti polis ingat ada unsur-unsur jenayah pula. Betul. Jadi yang pengurusan ni pun dia banyak melibatkan dokumentasi juga. Jadi mutawif dia kena siap prepare lah. Kalau macam kami, memang kami diarahkan untuk jaga pasport jemaah. Jadi kalau berlaku kematian dan sebagainya, memang pasport ni yang penting sekali, pasport lah. Lepas tu yang kedua, kita kan ada surat daripada waris, surat kebenaran daripada waris. Dia ada waris ikut ke atau kat Malaysia ke? Kalau ada waris ikut, alhamdulillah mudah kerja. Tapi kalau waris tak ikut, yang ni kita kena uruskan lah dengan waris di Malaysia untuk kita dapatkan surat kebenaran ke bumi. Ada juga salinan dokumentasi pengenalan diri waris. Yang ini kadang-kadang jadi masalah bila sebabkan perbezaan waktu. Yelah, orang tengah tidur kat Malaysia. Betul. Kita begitu wariskan, dia akan ambil masa. Ini semualah benda-benda yang menyebabkan urusan tu jadi lambat dan sebagainya. Kadang-kadang jemaah tak faham. Dia nak buat macam dekat Malaysia, bila meninggal terus urus, terus ke bumi. Tapi dekat sana dia banyak melibatkan banyak pihak dan juga dia melibatkan dokumentasi. Jadi dia memang akan ambil masa. Kadang-kadang sehari dua jugalah baru kita boleh uruskan jenazah tu. Jadi dokumentasi ni kita bawa pergi balai polis, kita bawa pergi hospital, kita bawa pergi ke konsulat dan sebagainya, kulu-kile. Dan akhirnya bila dapat bawa keluar jenazah tu, alhamdulillah lah. Yang tu proses bila bawa keluar jenazah dah bagi kami dah cukup lega dah. Lega kan. Betul. Kalau meninggal bulan Ramadan ada efek tak? Kalau meninggal bulan Ramadan, setakat ni saya belum ada pengalaman lagi bulan Ramadan lah. Tapi pada saya dia punya urusan tu lebih kurang je. Lebih kurang je. Dia tahu orang Arab siang-siang tidur ke? Itu biasa dia tidur. Kan? Cuma tapi kalau di Arab Saudi lah, yang ini satu yang saya puji, mereka punya pengurusan jenazah. Dia punya pusat pengurusan jenazah dia berpusat. Kalau macam kita di Malaysia ada uruskan di rumah, ada uruskan di hospital dan sebagainya, tapi mereka di sana berpusat. Jadi kalau jemaah, kalau ada yang sesiapa yang meninggal, sama ada di rumah
ataupun di hospital, semua akan dibawa ke tempat pengurusan jenazah. Dan tempat pengurusan jenazah ni, dia punya pengurusan ni semua percuma. Semua dibayar dengan dana wakaf. Daripada segi dia punya van jenazah, dari segi mandi, dari segi pengurusan, semua percuma. Cuma tinggal lagi kalau kita lah, biasanya kita akan bagi sedikit sagu hati lah. Waris lah. Waris. Pada yang pertama sekali, orang yang membantulah pemandu van jenazah. Dia nanti kita dekat bila jemaah meninggal dekat hospital ataupun meninggal di hotel, kalau meninggal di hotel akan bawa pergi hospital juga, simpan di bilik mayat. Dan kemudian kita kena keluarkan, bawa ke tempat pengurusan jenazah. Dia tak uruskan di hospital. Dia akan bawa uruskan di pusat pengurusan jenazah. Dekat sana lah nanti dimandikan, dikapankan, dan juga kalau ada waris wanita, dekat situlah nanti tempat akhirnya yang boleh tengok jenazah tu. Pergi kubur dah tak boleh tengok lah. Betul. Pergi kubur tak boleh dah, sebab Arab Saudi memang budaya sana dia tak benarkan perempuan pergi ke kubur. Jadi dekat tempat pengurusan jenazah tu lah last kalau nak tengok jenazah apa semua. Dan daripada situ nanti dibawa pula pergi ke masjid di Madinah. Pusat pengurusan jenazahnya dekat je, dekat perkuburan Baqi' tu. Jadi pergi masjid naik bagi je. Kalau di Mekah itu jauh sikit daripada masjid. Jadi akan dibawa pergi Masjidil Haram untuk disolatkan. Yang ini pun timing kena cantik juga. Itulah nak tahu juga rezeki kita dapat solat jenazah masuk dalam masjid macam mana tu? Betul. Yang ni pun dulu saya pernah juga ada sekali tu bantu uruskan jenazah. Saya tengok dia tak start lagi mandikan. Dia macam leka. Kita dah gelisah lah kan. Kenapa lambat kenapa lambat ni kan? Jadi bila saya tanya dengan orang tempatan yang bantu kami uruskan tu, dia bagi tahu kalau uruskan sekarang, dah siap kapan, kita teruskan semayang dekat sini je. Kat tempat pengurusan jenazah dia semayang kat sini, kita terus bawa pergi kubur. Tak bawa pergi masjid. Dia katakan yang ni nak bawa pergi masjid kan. Jadi kita akan uruskan dah dekat-dekat nak masuk waktu solat. Tunggu timing kan. Betul. Tunggu dah dekat waktu solat, barulah dia akan mandi, kapankan, bawa pergi masjid, sampai dalam 5 minit, 10 minit terus azan. Terus azan, lepas tu terus bawa pergi kubur lah. Tadi Ajah ada tanya pasal Ramadan. Ada saya pengalaman Ramadan tahun ni. Barulah. Jemaah meninggal masa Ramadan. Dan masa tu kami sampai di Masjidil Haram untuk dikebumikan lagi 1-2 minit sebelum masuk waktu buka puasa. Jadi pergi terus bawa masuk ke dalam masjid, solatkan, kemudian keluar sampai ke bumi. Makan kurma dengan minum air. Aduh, banyak tau pengorbanan mutawif ni nak menguruskan kan. Kalau masa ke bumi tu ramai je tanya macam mana kebuminya tu, sama ke caranya, prosesnya, tempatnya macam mana, boleh cerita sikit kot? Okey, baik. Pengurusan di Mekah dan Madinah ni dari segi pengkebumian tu berbeza lah. Tapi dari segi urusan mandi jenazah dan sebagainya dah siap, akan terus dibawa ke masjid. Kalau di Masjid Nabawi, kalau di Masjid Nabawi, jemaah akan dimasukkan melalui pintu daripada pintu hadapan masjid. Ada pintu kecil tu kan? Pintu kecil depan masjid tu, akan masuk situ, dia akan letakkan dekat depan tu. Jadi waris dia akan letakkan nanti dekat sebelah raudah, ada bahagian lah untuk waris. Jadi lepas dia habis imam solat fardu, imam akan beralih tempat. Dia akan pergi ke bahagian depan, dia akan solatkan jenazah. Lepas tu daripada situ nanti jenazah akan keluar. Jadi dekat situ waris dan juga mutawif kena pastikan betul-betul nombor katil keranda tu. Sebab jenazah banyak bukan kita seorang. Sebab jenazah banyak, kita takut tertukar nanti. Jadi kita kena pastikan dekat berapa nombor dekat keranda tu. Jadi ambil keranda tu bawa pergi ke perkuburan Baqi'. Kalau di Madinah ni dia akan jalan kaki je daripada masjid tu pergi ke perkuburan Baqi', dekat. Tapi subhanallah, yang membantu tolong pegang keranda tu, kadang-kadang kita dapat pegang 5-6 saat je. Ujung-ujung aja. Lepas tu nanti orang datang berlari-lari. Laju. Memang kalau kita pegang daripada mula sampai habis, kalau tak dapat tengok lah. video tu lajunya berlari. Betul. Sebabnya bagi orang sana ni, dia sangat memuliakan jenazah. Mereka sangat nak memuliakan rebut jenazah. ni apa 2 kirat tu, pahala 2 kirat tu. Betul. Kalau solat jenazah dapat 1 kirat. Kalau bantu sampai mengurus pengurusan di kubur, dapat lagi 1 kirat. Ya, betul. Jadi bila sampai di kubur, kalau di Madinah ni, jemaah akan dikebumikan di perkuburan Baqi' lah. Kalau sebelum ni masa 2020, sebelum 2020 semua dikebumikan di Baqi'. Tapi lepas 2020,
lepas COVID, yang jemaah meninggal bukan orang tempatan, semua dibawa ke Uhud. Jemaah akak dia tu kat Uhud. Betul. Bukan jemaah akak lah. Dia daftar dengan kita lah. Cuma baru-baru ni, baru tahun ni dah dibuka balik semula Masuk Baqi'. Rezeki Betul. Sebab Baqi' sekarang ni dah dibesarkan lagi. Dalam proses dilebarkan lagi. Jadi dia buka balik semula untuk orang luar lah. Jadi sekarang dikebumikan di Baqi'. Dan di Baqi' ni dia punya cara pengkebumian dia lebih kurang macam kita di Malaysia jugalah. Digali kuburnya, dibuat liang di bawahnya, letak jenazah, lepas tu dia akan tibus balik dengan tanah lah. Timbus tanah kat Baqi'. Tapi di Mekah dia berbeza. Kalau di Mekah pula perkuburannya kita bawa pergi Masjidil Haram, disolatkan, nanti akan jenazah akan masuk melalui pintu Ibrahim. Pintu Ismail, minta maaf. Pintu Ismail. Jadi imam solat di bawah, habis saja solat dia akan naik ke atas. Akan naik atas, dia akan solatkan di atas, habis je. Jadi tawif dan juga waris kena bawa cepat-cepat. Sebabnya kalau leka nanti jenazah hilang. Kejap sangat. Itu naik bagi kan? Naik bagi. Dan kadang-kadang bukan jenazah kita pun orang lain tolong ambil kan. Kalau kita leka. Jadi pentawih dengan waris tak boleh leka lah. Jadi kena cepat-cepat ambil, pastikan jenazah tu, pastikan nombor katilnya, bawa pergi ke van. Van tu pula pun kita kena ingat juga. Nombor van. Sebab kadang bersusun. Bukan boleh naik sebarang. Bukan. Macam yang pengalaman saya Ramadan hari tu, ada 14 van. Masya Allah. Yang tunggu. Dan dalam satu van tu, kadang-kadang ada sampai 2 jenazah. 2 tingkat. Jadi kita kena tahu nombor keranda dan juga nombor salah van. Jenazah Betul. Sebab ada di Mekah kita ada 2 perkuburan. Satu di Ma'ala, satu lagi di Saraya. Di Ma'ala ni hanya orang-orang tertentu je lah sekarang. Sebab Ma'ala dah hampir penuh. Jadi hanya orang-orang tertentu. Dan kebanyakan yang lain, kalau jemaah-jemaah umrah sebagainya, akan dihantar ke perkuburan Saraya. Perkuburan Saraya ni jauh juga, 20 km lebih. Dia jalan menghala pergi ke Jironah. Jadi akan pergi bawa ke sana, dan sampai di perkuburan tu, dia punya perkuburan dia berbeza dengan kita lah. Kalau kita gali liang semua, tapi di sana dah siap kotak-kotak. Dah siap kotak-kotak. Kotak tu dindingnya tanah ke simen ke apa? Dindingnya simen. Simen kan? Dia buat kepuk-kepuk, dan di bawah tu ada pasir lah. Diturunkan, letak jenazah di bawah. Besar juga bawah tu, boleh masuk 3 jenazah. Tapi setakat ni saya belum pernah jumpa lebih lah. Biasanya kosong. Dia akan letakkan jenazah dalam tu, dan kemudian dia akan tutup lubang tu dengan penutup konkrit, penutup simen tu. Dan lepas tu akan diletakkan jerami gandum, dan dia akan letakkan pasir dekat atas. Itu kan berapa lama kan lepas tu katanya tulang-tulang akan dikumpulkan balik kan? Betul. Berapa lama biasa macam mana? Tahu tak? Kebiasaannya, yang ni saya tanya pada orang tempatan, dia bagi tahu biasanya dia akan buka 2 kali. Kebiasaan dia akan buka bila dah perkuburan tu dah penuh. Ataupun dia kata kalau dah dekat-dekat nak penuh, dia akan buka sebelum musim haji. Sebab dia nak, orang haji kan ramai datang, standby. Jadi dia akan buka lah. Jadi bila dia buka tu, mana-mana kubur, mana-mana jenazah yang dah tukar, yang dah jadi tulang, tinggal tulang je, dia akan kumpulkan dan akan pindahkan setempat. Dia akan letak satu tempat. Tapi kalau dibuka, jenazah tu masih lagi keadaan dia tak berubah, jadi dia akan tutup balik semula. Lepas tu nanti dia akan buka lagi sekali lagi, settle sama ada kuburan tu dah penuh, ataupun nanti bila dah dekat musim haji, dah tak banyak space, dia akan buka. Dan kalau dah tinggal tulang, dia akan kumpulkan balik, dia akan kumpul setempat. Tapi kalau kali kedua tu dia buka, masih ada lagi, masih utuh lagi jenazah tu, dia akan tutup, dia akan seal, dia tak akan buka lagi dah. Dia dah tahu maknanya jenazah takkan, dia tak kacau lagi dah. Jadi sebab tu di perkuburan Ma'ala tu dah penuh. Agaknya jenazah tak hancur je. Jadi jenazah dekat situ semua jenazah-jenazah yang masih lagi keadaan dia macam mana dikebumikan tu lah, masih lagi utuh. Orang-orang baik kan. Betul. Mungkin hafal Al-Quran ke, mengajar ke apa kan. Masya Allah. Orang-orang yang istimewa lah kat kan? sana. Kat situ ada kubur isteri Nabi juga kan. Jadi je. Allah seronok kita dengar. Cerita seorang mati pun kita seronok dengar. Taklah sebab pengalaman tu berbeza kan. Ada lagi kot? Share lagi? Tak ada kot. Kalau urusan jenazah wanita dengan lelaki sama je cara pengurusan? Cara pengurusannya lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma kalau yang lelaki ni
kami mutawif boleh bantulah dalam urusan. Biasa kami mutawif ni bantu dalam urusan mandikan jenazah. Dia ada tukang mandi, kami tukang balik-balikkan, sapu-sapu sikit-sikit lah. Yang lain semua mereka ada dia punya pekerja dia, dan pekerja ni sangat mahir. Dia buat kerja memang cukup Cepat, pantas, cukup cekap dia buat kerja. Dah berjuta orang meninggal. Betul. Kadang-kadang dia lepas mandikan jenazah kita, siap kapan terus punya orang lain pula. Memang tugasnya tu je. Betul, memang cukup, memang cekap. Dan lepas selesai daripada tu, kadang kami cuma bantu-bantulah, bantu sikit-sikit saja. Cuma banyak terlibat dalam urusan nak ke kubur lah. Kami punya pengurusan. Kalau mandi jenazah, kalau katalah jenazah tu kita perempuan boleh tolong tak? Boleh. Boleh, waris boleh tolong, tak ada masalah. Malah kami memang galakkan kalau ada waris untuk turut sama bantulah. Kalau macam saya sebelum ni yang uruskan jenazah lelaki, ada warisnya, jadi kita memang bawa masuk waris dalam tu untuk uruskan. Kalau ayah yang meninggal, kita bawa anak tu lah untuk uruskan ayahnya sekali. Kalau yang meninggal tu ibunya pun, kita bawa masuk anaknya juga. Inilah khidmat terakhir seorang anak untuk ibu bapa dia lah. Dia bagi peluang lah. Bagi boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Tadi macam Haji Azhari kata, memanglah percuma urusan semua percuma, tapi kita sebagai orang kata berbudi bahasa lah. Kalau kita kat Malaysia ni pun, kita ada juga mungkin bagi sikit sagu hati pada tukang gali kubur kan. Pada sama je sana pun macam tu lah. Tapi kadang-kadang orang jemaah tak tahu tu, waris tak tahu. Betul. Kalau di Malaysia ni, kadang bukan kita bagi, kena minta lagi. Kena minta lagi. Dan di Malaysia ni pula pengurusannya sampai beribu. Pengurusan jenazahnya 1,000 lebih dan sebagainya. Tapi di sana betul. Memang semua pengurusan percuma. Cuma kita ni kita panggil berbudi bahasa lah. Orang dah uruskan jenazah keluarga kita kan. Betul lah. Dah mudah urusan daripada hospital, dia tolong bawa pergi perusahaan jenazah. Bukan dekat, tempatnya jauh juga. Bawa pergi. Masa lagi. Betul. Sampai sana tukang mandikan tu, mandikan. Lepas tu dia kapankan. Dan kemudian daripada situ nanti bawa lagi pergi masjid pula. Dari situ. Banyak. Jadi berhari kadang-kadang Betul. Jadi kita tengoklah, kita memang benda tu tak wajib. Cuma kita tinggal lagi, ini sebagai kita punya budi bahasa lah. Orang mudahkan kerja kita. Kita pun bagi sedikit sagu hati lah. Mereka pun gembira, mereka pun doakan. Bila kita bagi tu, suka dia, dia doakan lagi. Macam-macam doa dia doakan untuk si mati dan juga untuk kita jugalah. Jadi bagi saya lah, sikit pesanan lah pada waris-waris kan. Pada waris-waris, bila mana telah ada orang-orang di sana yang membantu, jadi kita sebagai waris, kita hargailah bantuan yang diberikan. Tak mudah urusan. Betul. Memang kalau tak ada, tanpa yang menguruskan tu memang satu masalah lah. Kalau meninggal kat Malaysia pun memang tak kurang daripada 1,000. Memang itulah biasa. Tapi di sana kita cuma keluarkan tak banyak. Kalau macam pemandu van tu mungkin RM50 seorang. Yang tukang mandi ada 2 orang, mungkin seorang RM50, RM50. Alah baru 200-300. Betul. Tak habis pun dalam RM300-400 daripada mula sampailah habis. Untuk yang membantu tu kan, pemandu van, tukang mandi, nanti yang dekat kubur, ada pekerja dari Bangladesh tu, mereka yang bersihkan, tukang lah macam-macam kerja dekat situ. Jadi memang alhamdulillah lah, dia membantu, banyak membantu. Jadi kita pun permudahkan juga, kita bagi sedikit sumbangan pada mereka. Kita kadang-kadang memanglah kita bukan nak minta duit orang tengah sedih kan, tapi kita sebagai waris pun kalau dah ada orang tolong uruskan, dah tempat orang pula tu kan. Betul. Okey, apalah salahnya kita ulu kan, orang pun mendoakan kita punya mungkin mak ke ayah kita yang dah meninggal tu. Betul. Kan. Kita panggil common sense. Common sense lah, kena ada perasaan sikit benda betul tu lah. kan. Kadang-kadang buat saja je kan. Macam akak sembang-sembangan ustaz lah, ustaz kata pergi tanah haram ni lubuk pahala. Betul. Kita datang nak buat baik, kita balik pun kita buat baik. Tu ustaz pun kata dia selalu cakap dengan jemaah dia dekat dalam bas, siapa yang nak sumbangan ke nak bersedekah ke apa, dia bagi pekerja hotel apa, semua orang mendoakan yang baik-baik. Betul. Jadi sebenarnya kat sana jangan berkira lah nak keluar duit ni kan. Ini juga saya selalu pesan pada jemaah juga. Jemaah Malaysia ni alhamdulillah lah, memang jemaah yang dikenali sebagai jemaah yang pemurah. Memang selalu bagi sumbangan. Cuma kadang-kadang jemaah Malaysia ni dia punya sumbangan dia terhad pada pekerja masjid.
pada tukang sapu di masjid, tukang-tukang bersih masjid. Jadi saya selalu ingatkan jemaah saya, kalau boleh jangan hadkan pada pekerja masjid lah. Hulu-hululah sekali pada orang yang khidmat terus dengan kita. Kerja hotel tu. Yang pertama sekali driver bus. Dia lah bawa kita ke hulu ke hilir, dia bawa kita sampai di hotel tu, yang pekerja-pekerja hotel tu. Dia datang tolong bersihkan bilik dan sebagainya. Kadang kita panggil untuk bersihkan bilik. Gaji mereka tak banyak, tak besar. Jadi sedikit sebanyak kita dapat bantu kehidupan dia dekat sana lah. Lepas tu pekerja-pekerja ni yang selalu dilupakan, pekerja-pekerja catering. Dekat dia makan dekat dia makan. Kita ni kadang-kadang makan dengan malasnya, tinggalkan bekas makan apa semua. Dia lah bersihkan, dia set up makan kita, dia bersihkan tempat makan dan sebagainya. Jadi kalau kita bagi dia sekurang-kurangnya gembira, dia suka hati dia buat kerja. Dia punya suka tu, kita datang dari jauh, dia dah cupkan tempat kita, siap dia bagi makan macam-macam telur sampai 4 biji, aku bawa apa, kita seorang sampai 4 biji kan. Punyalah dia appreciate kita bagi dia duit sikit dia, bukanlah banyak pun kan. Ya, betul. So, jadi jangan hadkanlah pada pekerja-pekerja masjid saja. Ululah kepada macam tukang-tukang sapu yang tepi jalan tu, sebab gaji mereka tak banyak. Sebab tu kalau macam di Mekah, kita boleh bagi dam pada tukang-tukang sapu yang di luar-luar ni, di tepi-tepi jalan. Sebab gaji mereka sikit, jadi mereka tu termasuk dalam golongan fakir miskin juga. Jadi cuma kalau kita nak bagi tu kena hati-hati sikit Zari, takut betul. Kan serbu kita pula bagi takut. tu pula tak boleh pula kira duit kat situ. Itulah pasal. Kena sorok-sorok juga. Cara-caranya lah. Tapi tak kisah, kadang jemaah Malaysia dia bagi alasan tak ada duit pecah. Tapi ramai je jemaah Malaysia yang pergi bawa duit Malaysia. Dan pekerja tu terima, dia ambil je duit Malaysia RM1, RM5. Cuma dia kena kumpul lah. Lepas tu yang jadi mangsanya mutawif. Nampak dia pakai vest, Ustaz tukar duit. 100 kata dia, duit RM1 kan. Saya sampai 300 lagi tu akak dia orang bagi. Betul. Saya tukar duit raya dekat sana. Betul lah, kata dia duit raya. Belanja sekolah anak, Masya Allah, semua di sana. Jadi kadang kita pula cari dia, ada tak dia tukar RM1. Akak pun hari tu sampai 300. Aku tu buat apa duit RM1 sampai 300 ni. Lepas tu jemaah kata, ajar tukarkan kita lah, kita nak buat duit raya. Betul juga, buat duit raya. Masya Allah. Memang Mekah Madinah ni orang kata lubuk pahala. Buatlah sebanyak-banyaknya. Betul. Lepas tu kan kalau dah meninggal tu, waris dekat Malaysia ni menunggu sijil kematian tu. Buat urusan seterusnya. Macam mana tu? Okey, baik. Okey, kalau untuk berkaitan dengan sijil kematian pula, kalau kita pakai visa turis, visa turis tadi satu hal, dah kena urus sendiri, semua sendiri, muasasah tak membantu. Wakil lah kena pergi balai polis, bawa pergi ulang alik, balai polis, konsulat, hospital. Banyak pakai duit tu. Lepas sendiri tu bila dah dikebumikan, dalam tempoh 3-4 hari kena pergi dekat Jeddah pula, pergi uruskan dia punya surat mati dia. Dan surat mati dia dah dapat, kita kena hantar dekat konsulat balik semula untuk konsulat terjemahkan. Yang ini ambil masa lebih kurang dalam 14 ke 30 hari lah. Lepas tu nanti konsulat akan hantar pula kepada kedutaan Malaysia. Dan nanti urusan tu ambil masa lebih kurang dalam 3 ke 6 bulan. Baru nanti Wisma Putra di Putrajaya akan call waris di Malaysia untuk datang ambil surat mati. Dan surat mati yang dah diterjemahkan tu, itulah yang boleh digunakan untuk urusan-urusan selepas tu. Urusan-urusan harta dan sebagainya kena gunakan. Ambil masa. Kadang-kadang ada waris yang marah-marah. Betul. Kita dulu waris ramai marah-marah. Kata nak urusan kan. Tapi bila kita tanya dengan pejabat pun, pejabat kata benda ni ambil masa. Betul. Tapi mungkin setiap travel tu dia adalah inisiatif dia untuk mempercepatkan ke apa kan. Tapi pun bergantung pada rezeki masing-masing juga. Betul. Kan. Dan pengalaman saya lah, uruskan sijil mati ni dapat sekejap je di pejabat tu. Tapi nak prosesnya, proses terjemah, orang yang nak tengoknya tu. Proses terjemah, lepas tu nanti nak kena hantar pula daripada Jeddah ni ke Kuala Lumpur pula, yang tu yang ambil masa. Dan pengalaman saya ada satu pengalaman yang saya pun tak boleh lupa lah. Ni terjadi masa bulan puasa 1445. Tahun ni 1446. 1445 tahun lepas. 1444. Oh, ada 2 tahun lepas. Tahun lepas. Jemaah meninggal di airport Jeddah sebelum balik. Jadi bantu uruskan sebagainya. Dan saya gunakan pasport saya untuk nak bawa keluar jenazah daripada hospital, untuk report polis dan sebagainya lah.
Jadi untuk urusan kematian sijil mati pun kena saya pergilah buat pakai pasport saya. Bila kita uruskan. Betul. Jadi saya ingat lagi tarikh tu 25 Syawal. Saya pergi dekat kedutaan dekat jabat untuk keluarkan surat mati. Balik ke Mekah, masa tu hari pertama dikuatkuasakan. Visa selain daripada visa haji tak dibenarkan masuk ke dalam tanah haram Mekah. Tanah haram. Jadi masa tu saya dalam kereta, sampai di checkpoint, dia minta visa. Kan? Jadi kita pun bagilah visa. Dia tengok visa turis. Jadi dia buat tangan je. Buat U-turn. U-turn. Dia tak jangan banyak, dia buat macam tu je. Suruh U-turn. Jadi saya pun keluarkan surat-surat tu. Dia tengok surat tu, dia tak baca pun. Dia letak balik, dia buat macam tu je. Suruh U-turn juga. Dia keras je kan. Lepas tu dia beritahu pada kami punya staff, kata, kau nak pusing ke kau nak masuk dalam? Macam tu je dia punya tu. Dia tak ada baca langsung dokumen yang kita bagi apa semua, dia tak nak dengar pun. Jadi pusing balik ke Jeddah balik semula. Balik ke Jeddah, tengah fikir nak balik naik apa ni. Dan Alhamdulillah dapat Allah bagi ilham, naik speed train. Tak ada orang check. Speed train tak ada orang check. Alhamdulillah dapat balik. Masya Allah, mencabar kadang-kadang nak menguruskan ni. Kalau meninggal dalam flight macam mana Azri? Okey, kalau dalam flight pula, yang ini dalam flight ni dia ada dua situasi lah. Kalau jemaah dia sakit dalam flight, memang nak tak nak pilot terpaksa turun dekat airport yang terdekat untuk selamatkan jemaah. Dan tapi kalau jemaah meninggal dalam flight, biasanya jemaah sakit dalam tempoh dia nak turun tu kadang-kadang jemaah dah meninggal. Jadi kebiasaannya kita akan minta pilot teruskan perjalanan. Kalau ada waris pun kita akan mintakan pada waris teruskan perjalanan balik ke Malaysia lah. Sebabnya kalau kita turun dekat airport yang terdekat, proses bawa balik jenazah tu dia akan jadi sangat rumit. Rumit dan mahal sebenarnya kan? Rumit, mahal dan akan ambil masa. Sebabnya jemaah dia akan pengurusan dia tu dia akan buat macam-macam lah, keluarkan dia punya darah semua daripada air daripada badan dia, dan dia akan balik dalam urusan kargo. Betul. Jadi kita kena lantik kita kena lantik syarikat pengurusan kargo, syarikat pengurusan jenazah, dan kemudian dia punya tiket balik dia lagi mahal daripada orang biasa. Dengar-dengar kos semua lebih kurang dalam 30,000 juga. 30,000 lebih, dekat 40,000. Ni 2019 ada satu jemaah travel kami, dia meninggal masa tu dia sakit dalam kapal terbang, landing dekat Colombo tak silap saya. Lepas tu dia meninggal, dan urusan nak bawa balik tu ambil masa seminggu lebih. Waris dah marah dah. Waris marah. Tapi jenazah sampai pun waris halau kita punya travel tak kasih bantu. Saya ada di airport masa tu. Jadi di airport. Jemaah tu mendaftar dengan cawangan kita. Saya tunggu di airport masa tu dengan beberapa orang mengetahui. Kenalau kan? Jadi memang waris tak faham. Urusan bukan mudah. Betul. Lagi kat negara orang. Betul, nak bawa waris. Jadi kalau misalnya kata kalau adalah jemaah yang meninggal dalam perjalanan, tapi sebelum tu sakit, turun landing dekat mana-mana, cara yang paling mudah lah dan tak menyeksa jenazah, bumikanlah dekat mana tempat dia meninggal tu. InsyaAllah ada. Tapi setiap negara tu kita tak tahu juga dia nak terima ke tak? Ataupun boleh bincang ke apa macam mana tu? Boleh bincang. Biasanya dia punya bahagian pengurusan Islam, agama Islam. Dekat situ kita boleh minta diuruskan badan-badan untuk uruskan. Banyak kos. Lepas tu waris dah lah tak bayar 1 sen. Marah pula. Aduh, hari kita pun pening. Ya betul. Lagi satu, jenazah tu lah kesian dia. Sebabnya proses nak bawa balik jenazah naik kapal terbang ni terseksa dia. Sebabnya segala cecair daripada badan dia kena keluarkan, apa semua. Jadi proses tu menyakitkan jenazah. Jadi kalau nak balik juga. Sebenarnya kalau kita meninggal lebih jauh daripada tanah kelahiran kita dan dikebumikan di situ, sebenarnya pahala lagi banyak sebenarnya. Ya, betul. Tapi kadang-kadang orang tak faham, jauh-jauh susah-susah bawa balik. Even kalau meninggal dekat Mekah pun ada yang request nak bawa balik Malaysia pun ada juga. Kita jadi dah ya Allah tempat yang mulia, buat apa dah nak bawa balik. Kita minta kalau boleh, macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia minta mati di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah, dan kemudian dia minta meninggal di kampung Rasulullah. Kan, di tempat Rasulullah, mana di Madinah lah. Dia minta meninggal di situ.
Jadi kita pun kalau boleh kita nak meninggal di Mekah Madinah. Kalau macam saya sendirilah, arwah nenek saya meninggal di Mekah. Ada di perkuburan mak lah. Dia meninggal masa haji tahun 88. Jadi cucunya pun minta. Nak minta Cucunya tempat minta di baik-baik. Madinah. InsyaAllah. Cucunya minta di Madinah. Itulah, kita tak faham macam mana waris boleh terfikir nak suruh balik tu. Ya Betul. Allah. Rugilah, rugi. ya. Kalau bawa balik dah meninggal tempat yang baik, kita minta bawa balik. Cuma tinggal lagi ada satu keadaan, kalau meninggal di Mekah Madinah, yang ni mesti kena bawa balik. Bunuh diri. Kalau bunuh diri memang macam tu, ada. Bunuh diri memang tak dibenarkan ke bumi tak dekat sana. diterima tanah sana. Betul. Macam ada kes di Masjidil Haram juga. Dia melompat daripada atas. Bumbung atas tu jatuh ke bawah. Jadi itu warga negara, kalau tak silap saya lah UK, kalau tak silap saya masa tu. Kena bawa balik. Dia Bawa memang balik. tak benar. Dia memang tak nak uruskan. Betul. Jemaah Malaysia pun pernah. Jemaah Haji Malaysia pernah ada jatuh hotel di Madinah. Dikatakan dia Wallahualam bunuh diri. Jadi yang tu pun kena bawa balik Malaysia juga. Tak dibenarkan diuruskan dekat sana. Habis selain daripada tu, bumi sanalah tempat yang lebih baik lagi. Itu pun akak sembang lah dengan orang situ kan. Kenapa sekarang kita punya masjid, kita nak tengok Kaabah tu dah jauh kan, dia letak barrier semua, kita dah tak boleh dekat sidai-sidai. Dia tu sebab orang terkejun tu. Betul. Ada dua orang, ada dua kes. Dulu tempat yang paling best nak tengok Kaabah dekat atas, kan? dekat rooftop tu. Atas tu best, sidai memang kat cantik tepi. dekat situ. Memang favourite tempat favourite tu. Sekali tengok dah pasang tinggi. Rupanya ada yang melompat turun. Itulah. Terjun ke bawah. Pergi kat tempat mulia pun macam-macam hal lah, banyak pengalaman seronok kita bila mutawif dah lebih 10 tahun kan. Jadi macam-macam ni. Haji Azhari antara orang yang banyak membantu juga mutawif-mutawif yang baru lah sebab sekarang dah mudah ya Azhari, sebab nak jadi mutawif sekarang dah ada kursus. Betul. Dah ada kelas-kelas, tak aje belajar. Betul. Dah macam-macam dah. Dah ada praktikalnya. Dulu orang macam bidan terjun aja, pergi-pergi kan, kena marah-marah dengan jemaah. Sekarang ni dah banyak benda yang kita boleh kawal, yang kita boleh urus. Orang kata tantrum jemaah tu dah kurang lah kan. Betul. Kalau dulu macam saya lah, yang pertama kali saya pergi bawa jemaah, yelah, kita kena uruskan sendiri bas, kena uruskan sendiri macam-macam kan, dengan kegangan bahasanya. Memang bagi saya masa tu memang saya banyak hotel keluar duit masalah lagi kan. Memang saya banyak keluar duit, tapi saya anggap tu sebagai yuran saya belajar lah. Betul. Nak tapi ilmu memang, tu tak mudah. Betul. Tapi memang Alhamdulillah lah, memang banyak yang saya belajar daripada situ. Dan daripada situ lah Alhamdulillah kita cuba perbaiki. Tapi peranan mutawif lah, mutawif ni memang kena betul-betul khidmat tu, memang kena betul-betul lah. Saya pertama kali Alhamdulillah lah, saya dapat pergi umrah ni, ayah saya bawa masa tu, saya form 2 tahun 96, dan satu family masa tu. Dia punya meninggalkan kesan, saya ingat lagi. Teringat je. Nama mutawif kami masa tu Daniel. Sampai sekarang saya ingat lagi. Tahun 96, sekarang ni dah tahun 2024. Ada lagi tak orang tahunya? Tak jumpa, Tak jumpa dah. Dia punya kesan tu sampai anak saya pun nama Daniel. Punya lah Sebab Masya-Allah. dia punya, orang kata apa, dia punya khidmat dia tu kan, kita terkesan tu, supaya nak namakan anak pun saya letak nama Daniel. Masya-Allah. Macam tu dia punya kesan tau. Tempat-tempat yang baik-baik ini dia boleh kekal macam tu. Jadi kalau jadi mutawif ni, bila kita khidmat betul-betul dengan jemaah kan betul-betul ingat. Betul. Jadi sebenarnya mutawif ni bukan kita sekadar bawa macam seolah-olah tunjuk-tunjuk kan, jalan-jalan, tapi kita kena bimbing lah sampai ada kesan yang bila orang balik, orang buat benda tu, kita pun tumpang pahala sebenarnya. Betul. Dan saya ada juga saya pesan pada mutawif baru lah, mana yang saya ada kesempatan borak dengan mutawif baru ni, saya pesan kita bimbing jemaah ni macam mana kita nak orang bimbing mak ayah kita. Betul. Kita buat macam tu. Jadi insyaAllah dia memang akan baru rasa ikhlas tu datang. Macam mana kita nak orang, macam mana kita nak mutawif bimbing mak ayah kita buat umrah, macam tu kita bimbing jemaah. Macam mana kita take care jemaah tu. Dia bukan, orang kata tak cincai-cincai lah orang kata kan, sebab benda ni kalau orang suka, orang bercerita, tu yang kita jemaah
nak daftar tu nak ikut kita tu. Bukanlah kata kita bagus, tapi sekurang-kurangnya kita ikhlas dalam menyantuni dia orang Betul. ni. Buat macam anggaplah dia orang ni macam mak ayah kita kan. Betul. Itulah. Dia sentuh hati dia, insya-Allah. Itulah baru-baru ni ada satu pakcik tu, puas hati kan Haji Azhari. Kau main ya pakcik tu kan. Dia kata macam seolah-olah bapak menjaga anak-anak ni tahu. Jadi banyak pengalaman mutawin-mutawin dah lama ni, yang orang-orang baru ni bolehlah tanya-tanya. Kita tak pandai tapi ada benda yang mungkin kita boleh kongsikan kan. Saya bukanlah mutawif yang kata baik banyak macam tak. Cuma tinggal lagi ada beberapa benda lah yang kita boleh kongsikan dengan mutawif baru. Daripada pengalaman lah. Pengalaman. Sebab macam Haji Azhari sebut lah, 10 kali kita terbang, 10 kali pengalaman tu berbeza. Betul. Kita tak boleh kata nanti awak bawa jemaah, awak buat macam ni, buat macam tak. Benda tu mungkin tak berlaku kat grup tu. Betul. Setiap grup dia punya perjalanan dia, setiap ujian dia, setiap perkara memang akan berbeza-beza. Dan kita boleh nampak lah kadang-kadang dalam grup tu jadi semua saja. Kita perhatikan dalam grup tu. Akan ada seorang dua yang kita rasa sebab dia. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang bila kita pergi dalam grup ni, dalam grup tu ada yang tua, ada yang muda. Kena consider lah. Betul. Kadang-kadang bila jemaah yang muda-muda ni dia tengok yang berumur ni, kadang-kadang dia takut nanti kan dalam perjalanan akan menyusahkan. Bagi saya tak, kadang-kadang mana kita tahu sebabkan yang tua ni lah perjalanan kita dipermudahkan. Betul. Dulu kan akak takut kalau nak bawa anak-anak kecil tau. Sebab kita tahu bawa anak kecil yang meragam lah, nangis lah apa kan. Jadi macam kalau bawa grup tu nak elak je bawa budak. Sekali bila bawa budak, kita ni macam tumpang rezeki, tumpang tuah anak-anak ni. Betul. Yang terbaru aku bawa berapa 12 orang budak kan. Macam rupanya ya Allah, budak dengan ceria, dengan sihat, dengan rezeki dia. Memang kita yang orang tua ni menumpang rezeki anak-anak ni kadang. Betul. Itulah kalau cerita ni. Ada lagi tak nak share? Itulah banyak sebenarnya cerita kan. Tak habis. Kalau ada lagi masa, ada lagi cerita-cerita yang menarik, nanti kita jumpa lagi Haji Azhari. Terima kasih banyak Haji Azhari. Terima kasih juga kepada Haji Hafizah atas kesempatan, atas jemputan. InsyaAllah. Berkongsi. Sama. Jauh datang Semoga adalah sedikit manfaat daripada perkongsian hari ini. Ya, betul lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.